Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab Sabil minal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabil al Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita masih baca kitab ni makanan yang halal dan yang haram di akhirah. Nanti kita sambung, kita baca dah tak ada, kita sambung sikit lagi dia. Terkecuali kerana darurat seperti memberikan harta kepada orang yang zalim atau qadi kerana takut kepadanya. Maka haram mengambil. Namun tidak haram memberikannya kerana takut kepadanya. Kalau takut tengok kan dah. Yogurt apa kita beri tu. Jadi orang yang memberi itu tidaklah dosa kerana dia terpaksa. Orang yang menerima itu tak ada dosa dah. Qadi yang zalim, pemerintah yang zalim. Orang yang zalim ikutlah kita agak apa dah. Tidaklah makruh memakan harta upahan membuang darah dengan mengorek kulit kerana najis yang tidak banyak. Ini bicara betul-betul najis yang mengalir ni. Bicara dah. Masa kita kata macam darah lah. Ada ulah sahabat-sahabat sendiri. Darah semua sembuh. Pergi apa dah semaya gila. Mai gitu dah. Setaman dikatakan najis tu ni. Adakah najis ni makan saja? Ataukah najis tu najis? Gitulah ada perbincangan lah. Cuma kita kira najis lah. Yang tidak banyak tu makruh lah. Buah darah, korek kulit ke apa dah. Tidak makruh. Ada bicara derma darah pun makruh. Tapi kita kira boleh lah ni. Tak makruh sikit. Abuk sunat lah. Kerana selamatkan nyawa dah. Tidak makruh harta yang didapat dari upah mencukur rambut. Upah menjaga, upah mencelup pakaian, upah menempa perhiasan emas dan perak, dan upah perempuan penyisir rambut. Kerana semua pekerjaan itu buruknya tidaklah begitu menonjol dah. Kata gitulah. Demikianlah yang disebut dalam kitab Nihayah. Hasan berkata pekerjaan perempuan yang menyisir rambut dan menghias orang lain termasuk haram. Kerana tidak sunyi pekerjaan itu dari yang haram dan mengubah ciptaan Allah. Dia kata haram pula dah. Kalau ubah ciptaan Allah, kita kira gini lah. Kalau buat fashion nak suruh tunjuk ke orang kau jadi haram lah. Ataupun benda-benda lain lah. Tambah-tambah benda-benda. Siapa ada unsur untuk tambah rambut kau ke apa dah. Ubat pasuk ke apa dah. Ikut dah. Kalau benda-benda tu ada usaha dia kira haram lah sebenarnya. Sunat bekerja untuk mencukupkan keperluan diri sendiri. Baik berupa nafkah maupun belanja. Dan untuk keluarganya. Jadi sunat kata wajib Ini pendapat salah satu. Pendapat lah. Kalau tidak mampu bekerja untuk membelanjai keluarga, maka untuk dirinya sendiri. Jadi sunat. Kalau tak mampu lah. Kalau mampu wajib gitu lah. Kira kalau tak mampu bekerja, kira sunat. Kerja untuk cukup keperluan sendiri lah. Kita kira wajib lah sebenarnya. Wajib bukan sunat lah. Kecuali kalau benda tu nak tambah dah. Tidak haram berjual beli dengan orang yang sebahagian besar hartanya didapatkan dari jalan yang haram. Dia kita tahu dia ni gangster ke dia ni jahat ke apa ke. Kita tidak haram berjual beli ni dia asalkan kita tu cukup syarat jual beli ni. Benda halal ke apa dah. Dan boleh memakan hartanya, boleh lah kita makan harta dia hasil usaha dia tu. Sumber rezeki haram kau dak jual dadah harap ke apa dah, judi ke apa dah. Lepas tu kita je beli sayur kedai kita dah. Dia pun bayar duit dia dah. Kita beri sayur kita. Adakah jadi haram duit tu? Tidak haram dah. Dia bukan haram pada zat. Haram pada usaha pencarian dah. Benda ni kena faham dah. Bidang usaha terbaik adalah bertani. Kerana manfaatnya untuk orang banyak. Dia kata sini bertani terbaik. Dan petani lebih dekat kepada hidup bertawakal dah. Dan lebih aman dari tipu daya. Dan berbuat khianat. Dia kata begitulah. Mulanya tani. Memanglah kita kira tani kau dah. Beladai ke pegon nate ko waktu kira terbaik lah kira. Sudah itu barulah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya masing-masing, seperti menjahit pakaian, menenun pakaian dan sebagainya. Kerana pekerjaan yang seperti itu adalah pekerjaan yang menghasilkan rezeki halal. Benda-benda hak boleh cari rezeki halal, tenun kau jahit pakaian kau gapo kita molek lah. Dan banyak menggerahkan tenaga dan sudah itu berniaga. Bukan berniaga terbaik dah. Berniaga ni ketiga dah. Kira dah. Jadi memulanya bertani. Mungkin bertani tu termasuklah mega kali dah. Lepas tu barulah keahlian termasuklah ngajar ko, menenun ko, pakaian ko, jahit ko, gunting ko. Itu
usaha kita kira kemahiran lah. Nah. Lepas tu barulah berniaga. Berniaga tenggelam lah. Kalau binatang halal yang bunting disembelih, halal lah pula anak yang mati yang ada dalam perutnya. Kalau matinya kerana disembelih ibunya. Jadi kalau dalam perut tu ada baby, nanti ada. Kita sembelih lembu ada anak baby dah tu. Mak dia mati, pasal anak dia pun mati. Pasal anak dia pun halal kita makan dah. Dan ini dapat diketahui dengan gerak anak dalam perut ibunya berhenti sedang ibunya disembelih. Kalau geraknya berhenti tidak lama sudah ibunya disembelih. Nah, gitulah keadaan dia kalau mati lepas mak dia mati lama tu, anak dia tak gerak, kira matilah. Tetapi kalau gerak anak yang ada dalam kandungan ibunya lama lagi bergerak sudah ibunya disembelih kemudian baru berhenti, maka tidaklah halal dimakannya. Jadi mati tu bukan kerana sembelih lah dah. Kiranya mati tu mati lemah lama dah dalam perut ibu dia. Demikian juga halal anak binatang kalau matinya berbarengan dengan mati ibunya dengan disembelih. Serentak dia boleh lah. Dan pada saat itu juga anaknya keluar selama waktu keluarnya dalam gerak harakatul mazbuhah. Kan dah keluar daripada perut ibu dia. Kalau anak binatang itu keluar sedang ia dalam keadaan hidup dalam hayat mustaqirah, tidaklah halal dimakan terkecuali dengan disembelih dia terlebih dahulu, baik keluar sebelum atau sudah ibunya disembelih. Kalau kita benda tu dah hidup, tak kira keluar lepas mak dia kena sembelih atau sebelum mak dia sembelih, tiba-tiba beranak dah. Maka kena sembelih lah anak dia kalau nak makan lah. Tak boleh lah kita kira padalah sembelih ibu pada hari tubik dia dekat dia hidup lagi dah. Maksudnya bukan mati daripada kandungan ibu lah. Jadi tak boleh kena sembelih dulu dah. Kalau dia sempat hidup lah. Dan kalau kepala anak binatang itu keluar sebelum disembelih ibunya, maka ibunya disembelih. Sebelum keluar seluruh tubuh anak binatang itu, maka dilihat. Kalau anak binatang itu hidup ketika itu, maka halallah memakannya sudah disembelih. Tapi kena sembelih dulu lah. Anak tu kena sembelih dulu baru boleh makan dah. Sebab itu umbik dia lepas keluar, mak dia tak sembelih lagi, keluar dah. Pendapat itu ini disepakati oleh Syekh Khatib Syarbini, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan kalau Syekh Ramli tiga-tiga orang soal. Dan kalau anak binatang itu mati tidaklah halal menurut Syekh Khatib Syarbini dan halal menurut Syekh Ibn Hajar dalam tuhfahnya. Kerana yang keluar sebahagian tubuhnya sama seperti hukum yang belum keluar seluruh tubuhnya. Jadi khilaf di sinilah. Ibn Hajar kata tubuh keluar tu tak keluar habis lagi, maksudnya tidak tak berasa dalam ikut ibu dia lah. Ibu dia mati, tiba-tiba mati, kira tak keluar lagi. Tapi Syekh Ramli kata keluar sikit kepala tu kira kalau dia hidup kat dia kena sembelih lah. Gitulah bezanya. Kalau mati lepas tak ada sembelih, kita boleh makan lah. Mengikut Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar Al-Hatami kata tak sembelih pun lagi tak tubik mati sebelum tubik habis ni. Sebelum tubik belakang tubuh dia daripada mak dia, tiba mati sebelum tu, dikira boleh makan dah. Syekh Bulkini berkata yang halal anak binatang itu apabila tidak ada sebab lain menyebabkan matinya selain dari sembelihan terhadap ibunya. Jadi Syekh Bulkini kata tengoklah kalau memang mati tekeh sembelih mak dia, kira boleh makan lah. Tapi kalau keh lain dah, keh lemah, keh gapo, keh sekat ke, jadi dia kena tak kira mati dengan mak dia lah, kena sembelih dulu. Kalau dia sembelih, kata dia sembelih, kira haram lah, boleh makan dah, gitulah, dia bangkai dah. Tetapi kalau ada sebab lain menyebabkan kematiannya, umpamanya kerana dipukul perut ibunya, maka gerak anak yang ada dalam perut ibunya berhenti dah. Ngegocoh, katok ke, tiba berhenti dari perut ibu dia dah. Kalau ibunya disembelih selepas itu dah, dan tumi anak yang dari perut ibunya telah mati, maka tidaklah halal memakannya. Kerana diperkirakan matinya disebabkan pukulan terhadap ibunya, bukan disebabkan oleh sembelih terhadap ibunya. Jadi kena bukan sembelih dia kerana katok mati dah. Lepas tu baru sembelih ibu dia. Baru sembelih ibu dia tu, kita tengok mati lembu, anak lembu dari perut ibu dia. Ibu lembu tu kiranya mati tu bukan kerana sembelih mak dia, mati kerana kena timbuk sebelum mak dia kena sembelih dah. Kalau ada orang yang maksum terpelihara dari segala dosa, sangat berhajat kepada makanan dan minuman, sedangkan tidak diperolehi makanan dan minuman yang halal, dan ditakutkan kerana lapar tadi akan meninggal dunia atau takut akan terserang penyakit yang membahayakan jiwanya, sehingga kepadanya diperbolehkan bertayamum, maksudnya sekadar lebih kurang rukhsah tayamum dah, atau tertinggal kafilah dalam perjalanan yang mubah, perjalanan yang harus. Jadi
Kalau dia lambat, tinggal perjalanannya dah. Dan hanya didapatkan makanan atau minuman yang haram yang tidak memabukkan, seperti bangkai dan darah sekalipun, termasuk najis, mughallazah sekalipun. Maka wajiblah memakannya atau meminumnya kerana melihara diri dari kebinasaan. Bukan sunat, wajib ya. Maka babi pun jadi wajib dah. Apabila nyamuk lah, melibatkan nyamuk dah. Mati ke dia dah, ataupun sakit dah lalu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ala taqtulu anfusakum," dan janganlah kamu membunuh dirimu. Surah An-Nisa ayat 29. Jadi, siapa tertahak, tak saya makan bendahara ni, siapa mati ke diri, bukan dia dah. Jadi, nombor satu ni jiwa dah. Bukan jaga bendahara. Nombor satu ni, jaga nyamuk kita dah. Tetapi kalau yang haram tadi memabukkan, tidaklah boleh dimakan atau diminum, baik dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan dahaga sekalipun. Kata gitu dah. Wajib memakan atau meminum yang haram, yang lain selain mabuk dah. Kerana lapar atau kerana dahaga ketika tidak ada yang halal. Kalau takutkan kalau tidak makan atau tidak minum, ia tidak dapat berjalan atau tertinggal dari rombongan kawannya yang akan memudaratkan kalau tertinggal. Tapi kata mabuk, kalau boleh carilah mabuk. Pasal mabuk ni tidak menghilangkan dahaga dah. Dia memabukkan saja. Jadi cari hak. Kalau haram benda lain itu lebih baik daripada haram agak dah. Wallahualam lah. Ukuran kemudaratan yang akan menimpanya cukup hanya dengan perkiraan yang seimbang antara selamat dan binasa. Kalau tidak memakan yang haram, maka dalam keadaan ini ia boleh memakan atau minum yang diharamkan dah. Jadi dia kira-kira je. Mungkin yakin 100% dah. Zon yang kita kecil pun boleh dah. Aku tak makan mati. Kau sakit berat dah. Siapa yang hampir mati yang sampai ke batas kebiasaannya tidak akan hidup sekalipun ia memakannya, maka tidaklah boleh memakan dan minum yang haram. Kalau tidak ada gunanya ia memakan atau meminum yang haram itu. Kalau ia makan kata makan haram mati juga dia kata dah. Tak ada pedah makan dah. Dia tetap akan mati walaupun makan benda haram itu. Jadi perkiraan itu menyebabkan dia tak ada pedah lah. Tak boleh makan juga lah. Kalau seorang perempuan sangat berhajat kepada makanan dan seorang lelaki yang punya makanan yang enggan memberinya terkecuali dengan melakukan zina, dengannya, maka tidak diperbolehkan perempuan tadi melakukan perzinaan dengannya kerana sekalipun diancam akan dibunuh. Tak boleh. Ada kata boleh nak. Jadi terpaksa boleh zina nak cari rezeki dah. Lagi tak boleh lah. Mana kata ni? Tetap juga tidak boleh melakukan perzinaan, tak boleh. Biar mati ke diri, tak apa daripada zina. Tapi orang yang musafir dalam perjalanan maksiat tidak boleh memakan dan meminum yang haram sampai ia bertaubat. Taubat dulu dah. Kau boleh makan minum benda haram dalam perjalanan. Demikian juga orang yang tidak maksum. Seperti orang murtad dan orang yang kafir harbi, maka tidak boleh makan atau minum yang haram kecuali keduanya masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu lah. Kata begitu dah. Demikian juga orang yang meninggalkan solat dan para penyamun, perompak dia tidak boleh makan atau minum yang haram sampai keduanya bertaubat dulu. Kena semaya dulu baru boleh. Boleh makan minum dah. Demikianlah yang tercatat dalam kitab Tufah yang dinukil dari Bulqini. Inilah hukum orang yang bukan penzina yang muhsan. Sedangkan penzina yang muhsan boleh memakan dan meminum yang haram, tidak bergantung kepada taubatnya, kerana taubatnya tidak dapat melepaskan dirinya dari hukuman mati juga dah. Sedangkan ia tidak diperintahkan membunuh dirinya sendiri. Jadi dia kalau orang tangkap, kau tertangkap organ nak. Kiranya kena makan lah. Senang kira dah. Makan nak walaupun haram. Taubat tu taubat kita kira nak taubat lah. Nak mati dulu dah. Kalau seorang menemui makanan yang halal, yang wajib didahulukan dari yang haram. Dan kalau juga ia akan mendapatkan makanan halal pada waktu yang singkat selama belum ditakuti akan matinya. Ni ada benda haram. Tapi kata lepas ni dah lah. Ada sejak ke, rojak ke, sehari juga. Atau mudarat yang menimpa dirinya sebelum sampai ke tempat makanan itu tidaklah boleh ia memakan yang haram. Kalau dia boleh pergi sapa situ dah. Sejak lagi sapa. 2 jam lagi sapa lah tempat ada makanan yang halal dah. Tak boleh lah. Dia kata nak makan dah. Terkecuali sekadar memeliharanya jiwanya dari kebinasaan. Maka dalam hal keadaan ini telah disepakati tentang kebolehan memakan sampai kenyang dah. Sapa ke mati ke diri dia bahaya. Boleh makan walaupun sampai kenyang dah. Dan kalau tidak duka mendapatkan makanan yang halal pada waktu yang singkat, maka dalam kedua qaul muktamad tidak boleh memakan yang haram terkecuali sekadar untuk melihara jiwanya sahaja. Ini muktamadnya makan. Ya tak duga bila nak boleh makan yang halal dah. Jumpa babi ada dah. Makan dah sekat mana? Tak mati dah, bukan makan sampai kenyang dah. Dan tidak boleh makan kalau akan menimbulkan penyakit sehingga diperbolehkan bertayamum. Maka jadi cekera perbandingan dia tayamum lah.
Maka pada saat itu boleh memakan sekadar melepaskan rasa lapar sahaja. Kalau ia makan yang haram sampai kenyang, kemudian didapatkannya makanan yang halal, wajiblah memuntahkan makanan yang telah dimakannya sekuasanya. Selama tidak akan menemui kesulitan yang sulit diatasinya. Gitulah kalau boleh motor-motor. Kalau tiba-tiba, kata tak ada harap ya, ke makan babi. Tiba-tiba, kita tengok dekat. Lepas tu ada makanan halal. Jadi dia kena memutuh makanan halal tu. Makanan haram tu. Supaya kalau boleh, ada kalau boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.